TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan ingatlah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Ingat, apapun yang ingin kita lakukan hari ini, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, jangan lupa pakai pelitup muka. Yang kedua, di mana pun kita berada, tolong jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, jangan lupa untuk pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, sebenarnya tadi yang saya duk teranum di permulaan tadi tu, ada kaitan sebenarnya ayat tersebut dengan subjek yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu subjek tasawur Islam. Kita nak belajar apakah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Tapi sebelum tu, jom kita kenali siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom saksikan. 29 tahun pengalaman mengajar bukan masa yang pendek tetapi pengalaman yang sangat lama. Inilah dia Ustaz Safa'i. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Ustaz dari mana Ustaz? Saya daripada Kelantan. Kelantan? Ya. Kenapa tak bunyi Kelantan Ustaz? Datang KL Ustaz Ya, kena cakap KL Ustaz? Ya, kena cakap KL. Okey. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami semua. Ustaz Safa'i merupakan guru cemerlang Tasawur Islam SMK Jelawat Kelantan. Betul tak Ustaz? Betul. Okey, baik Ustaz. Kita nak belajar tentang tasawur Islam, iaitu tanggungjawab hamba kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang menarik sebenarnya Ustaz tentang subjek kita pada hari ini? Okey, subjek tasawur Islam ni merupakan subjek pilihan elektif yang ditawarkan kepada semua pelajar, tak kira pelajar itu Islam ataupun bukan Islam. Di mana telah terbukti bahawa terdapat juga pelajar-pelajar bukan Islam yang mengambil subjek tasawuf Islam dan mereka dapat skor A+ dalam tasawuf Islam. Walaupun dia bukan agama Islam Ustaz? Ya, walaupun bukan Muslim. Makna kata Ustaz, siapa pun kita, kalau kita betul-betul fokus, boleh skor Ustaz? Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Jadi, kita nak sembang lebih panjang Ustaz berkenaan subjek pada hari ini. Cuma sebelum tu Ustaz, jom kita ke sini dulu. Kita buat SOP, saya pakai dulu. Okey, kemudian Ustaz silakan. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang yelah kita pegang macam-macam Ustaz kan. Ya. Pantang nampak benda nak pegang. Yang kedua Ustaz, mungkin Ustaz boleh ke sini sikit. Yang kedua, kita jaga penjarakan fizikal dan paling penting Ustaz, di mana pun kita berada, tolong pakai pelitup muka. Baik Ustaz. Saya difahamkan Ustaz, kita bukan berdua sahaja. Ya. Kita ditemani oleh murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Ya. Pelajar Ustaz betul ya? Ya, pelajar saya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak berkenalan dengan murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Kembali selepas ini, pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Safa'i bin Zakaria, guru cemerlang tasawur Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat Kelantan. Apa pun ingat sekali lagi, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, jaga penjarakan fizikal. Yang kedua, pakai pelitup muka. Dan yang ketiga, tolong pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita berkenalan pula dengan murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Assalamualaikum. Hai, bye-bye sikit. Okey, itu dia ceria-ceria, cantik-cantik belaka.
Orang kata comel Ustaz. Comel belaka. Comel belaka. Murid-murid daripada SMK Jerawat Kelantan. Baik. Mungkin boleh perkenalkan diri anda dahulu. Bermula dengan adik Nik Nurul Ayuni. Perkenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Hai, saya Nik Nurul Ayuni binti Nimat dari SMK Jerawat. Cita-cita jadi cikgu. Oh Allah, kemah demo. Baik, terima kasih kepada adik Nik Nurul Ayuni. Ayuni, belakang awak tu apa? Background awak tu apa? Kain gantung. Oh, kawan ingat burung merak. Bukan? Okey, baik. Terima kasih kepada adik Nurul Ayuni. Yang kedua, adik Nur Halida Alia. Perkenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Halida Alia binti Muhammad Khairi dari SMK Jerawat. Okey, kemah. Terima kasih adik Nur Halida. Seterusnya yang ketiga, Nurul Nabila. Perkenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum, saya Nurul Nabila binti Roslan dari SMK Jerawat. Okey. Cita menjadi seorang polis. Okey, polis. Zat. Elok Zat. Kita bantu kita punya frontliner kita yang dalam kepenatan sekarang ni. Baik. Terima kasih kepada adik Nurul Nabila. Seterusnya, yang keempat adik Nurul Farhana. Perkenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Rozi dari SMK Jerawat dan cita-cita saya menjadi seorang guru. Okey Ustaz. Ini nak ikut jejak langkah Ustaz sebagai seorang guru. Ya. Terbaik. Terima kasih adik Nurul Farhana. Yang kelima adik Nur Azrin Elisa. Perkenalkan nama dan cita-cita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azrin Elisa binti Azhar daripada SMK Jerawat. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Okey. Okey Azrin, awak okey tak tu? Atas motor ke? Okey Okey, baik. Terima kasih adik Nur Azrin. Dan yang terakhir adik Nur Kristina Sofia. Perkenalkan nama dan cita-cita. Nama saya Nur Kristina Sofia binti Muhammad Yatimi dari Sekolah SMK Jerawat. Cita-cita saya menjadi guru. Okey Ustaz, dah 2-3 orang Ustaz nak jadi guru seperti Ustaz. Ya. Okey, baiklah, kita dah kenal dengan murid-murid dari SMK Jerawat Kelantan. Sekarang saya nak tanyalah Ustaz. 3 orang daripada 6 murid kita ini, mungkin adik Nurul Farhana boleh berikan sedikit pandangan mengenai subjek ini. Silakan. Okey. Pada pandangan saya, subjek tasawuf Islam ini menarik minat saya kerana saya dapat mempelajari lebih mendalam tentang kita sebagai hamba Allah di muka dunia ini. Baik, saya pun menarik nak belajar subjek pada petang ni, lagi-lagi bersama dengan awak. Kecil aja tiba Ustaz Baik, seterusnya yang kedua, mungkin boleh bagi pandangan adik Nur Azrin berkaitan subjek kita pada petang ini. Silakan. Pada pendapat saya, Taufik Hari dapat menyatakan sikap dan tujuan kita di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Kita sebagai hamba Allah masa jelas tentang tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah. Ya, betul. Sangat setuju. Kita kena jelas Ustaz kena Ya. faham apakah tanggungjawab kita sebenarnya sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir mungkin adik Nur Kristina ada pandangan sendiri berkaitan subjek ini. Silakan adik Kristina. Saya rasa tajuk hari ini menarik minat untuk mengetahui tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ia juga dapat menjelaskan tujuan pencapaian manusia di muka bumi ini. Okey, baik, terima kasih adik Kristina Ustaz. Saya rasa ramai tak sabar Ustaz untuk kita mulakan kelas pada petang ini. Jadi saya silakan Ustaz untuk memulakan kelas pada petang ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari subjek tasawuf Islam, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi sebelum tu kita nak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan hamba Allah. Okey, hamba Allah dan okay, ini yang sepatutnya pelajar-pelajar akan dapati apabila mereka belajar bersama saya pada petang ini. Itu yang pertama, pelajar-pelajar dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menerangkan hubungan antara hamba dengan khalifah Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan penciptaan manusia. Yang keempat, menerangkan tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, kepada sama manusia dan kepada alam.
Yang ketiga, para pelajar akan dapat menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah kepada agama, pendidikan, politik, ekonomi serta sosial. Dan yang keenam, menyatakan sebab dan akibat pengabaian tanggungjawab sebagai hamba serta khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, insya-Allah para pelajar akan dapat menjelaskan aktiviti yang patut dilakukan untuk menyempurnakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini antara matlamat pembelajaran kita pada petang ini. Okey, yang pertama menyatakan maksud hamba dan khalifah Allah. Apakah maksud hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, maksud hamba ialah manusia wajib. Kunci dia wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Caranya dengan mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Okay, ini maksud hamba Allah. Okay, wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala maksud khalifah Allah ialah wajib mentadbir dan memakmurkan alam ini. Manusia wajib mentadbir dan memakmurkan alam ini selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud khalifah Allah. Khalifah. Okey, tak yakin? Ya, betul, Ustaz. Okey, seterusnya apakah hubungan? Hubungan menerangkan hubungan antara hamba dengan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hubungan antara hamba dengan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Perkataan hamba, gelaran hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah gelaran hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah penghinaan, tetapi merupakan satu pengiktirafan Allah, kemuliaan yang Allah bagikan kepada manusia. Bukan semua makhluk Allah mendapat gelaran sebagai hamba Allah. Betul. Hanya manusia sahaja yang mendapat pengiktirafan sebagai hamba Allah. Okey? Itu hamba Allah. Okey. Jangan kita katakan hamba Allah itu sebagai penghinaan. Bukan. Dia merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Okey, seterusnya khalifah. Khalifah adalah melambangkan tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh manusia. Tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh manusia itu merupakan khalifah. Okey, kalau hamba Allah kemuliaan, satu kemuliaan. Okey, seterusnya gelaran hamba Allah merupakan bukti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan manusia. Okey, manakala konsep khalifah Allah mengingatkan kepada tugas-tugas manusia dibangkitkan di dunia ini, iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, baik Ustaz. Makna kata hamba Allah ni mungkin bagi kita satu penghinaan. Ya. Kita ingat hamba ni macam level-level kuli, tapi sebenarnya hamba Allah satu makhluk yang mulia Yang paling di sisi mulia. Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Bila sebut tentang manusia, hamba ni Ustaz, apakah sebenarnya tujuan kita diciptakan Ustaz? Okey. Tujuan penciptaan manusia. Apakah tujuan sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, sebagaimana berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Sebagaimana yang telah diperdengarkan oleh dai Hakim tadi pada permulaan rancangan kita. Okey, yang pertama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk memakmurkan alam dengan berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Okey, ini tujuan utama manusia diciptakan. Ini dalil ataupun bukti sebagaimana yang telah saya baca tadi, Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Okey. Dan dalil ataupun bukti manusia mesti memakmurkan alam. Bukti bahawa manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Okey. Dalam surah Al-An'am ayat 165. Okey. Wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'al ba'dukum wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Maksudnya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah digunakannya kepada kamu. Ini dalil ataupun bukti bahawa manusia dilantik menjadi khalifah.
Okey, oleh khalifah oleh Allah untuk memakmurkan alam. Untuk memakmurkan alam. Jadi khalifah ataupun hamba Allah, kita mestilah beribadat kepada Allah. Tugas sebagai khalifah memakmurkan alam dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu antara tujuan mengapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita tadi Ustaz ada sebut berkenaan hamba Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Cuma Ustaz, kita keliru ke? Adakah tanggungjawab kita ni Ustaz hanya kepada Allah sahaja? Okey. Adakah ada dengan makhluk yang lain? Silakan Ustaz. Okay, jadi tanggungjawab kita sebenarnya meliputi semua aspek kehidupan kita. Sama ada kepada Allah, kepada alam dan kepada sesama manusia. Jadi sekarang saya nak menerangkan apakah tanggungjawab manusia kepada Allah dan Rasul, kepada sesama manusia dan kepada alam. Oh, bukan hanya Allah sahaja. Bukan. Dia masuk beribadat tu dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Okey, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua Ustaz, yang kedua kepada sesama manusia. Baik. Dan yang ketiga kepada alam Ustaz. Kepada alam. Mana kata hari ni Ustaz kita kena jaga tanggungjawab kita dengan Allah, itu yang wajib. Yang kedua jaga juga Ustaz dengan manusia Ustaz dengan sebab manusia. Kadang-kadang Ustaz, yalah kita ni ada orang setengah orang yalah dengan Allah ni dia jaga bagus Ustaz. Solat jangan cakap lah solat sunat tu. Orang tarawih 20 rakaat dibantai 30 rakaat kan? Dia dengan Allah cukup jaga Ustaz. Tapi dia ada sedikit masalah Ustaz. Dengan manusia dia tak jaga. Sebab dia kata aku belajar dengan Allah aja kena jaga. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah dengan manusia pun kena jaga? Silakan Ustaz. Okey. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dai Hakim tadi, ada setengah manusia ni, setengah daripada kita dia hanya jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ustaz. Bukan begitu. Kita sebagai manusia nak komplit, nak hidup kita sempurna sebagai seorang hamba Allah. Yang pertama kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, iaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah, mematuhi segala perintahnya seperti solat dan sebagainya. Kemudian kita juga mestilah mengamalkan segala sunnah yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi pelajar dan Dai Hakim, yang kedua kita mestilah melaksanakan tanggungjawab kita sesama manusia, iaitu kita kena jaga hubungan kita dengan manusia yang lain, seperti menghormati, memelihara hak-hak jiran ataupun menjalin hubungan silaturahim. Ini antaranya. Okey. Manakala kepada alam. Baik Ustaz, sebelum kita nak masuk alam tu Ustaz, saya nak tanya dulu kita punya murid-murid. Setakat ni faham tak apa yang Ustaz jelaskan? Kalau faham, sila buat mini love. Okey? Faham ke tidak? Okey, tu dia besar Ustaz. Besar betul mini love. Itu bukan mini love, tu big love. Baik. Terima kasih kepada murid-murid atas respon anda. Baik Ustaz. Kita sambung Ustaz dengan alam tadi. Okey, satunya kepada alam. Tanggungjawab manusia kepada alam. Yang pertama, mentadbir dan memakmurkan alam secara terancang. Okey, kita boleh memakmurkan alam, menguruskan alam, tapi dengan melalui perancangan yang sempurna, bukan tak kromo. Okey, kita membangunkan kawasan tapi kena ada perancangan. Kemudian menggunakan sumber alam dengan bijaksana dan berkesan. Jangan melakukan pembaziran. Jangan membuang sampah di merata-rata. Betul. Okey, kerana dia merupakan satu ancaman kepada kehidupan manusia dan alam sejagat. Okey, itu antara apa yang perlu kita lakukan, apa tanggungjawab manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada alam. Jadi Ustaz, penting untuk kita jaga kepada manusia, kepada alam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kehidupan kita menjadi lebih sempurna. Betul, seronok Ustaz Ya. Tapi Ustaz, orang duk petikai kan, apa kepentingan aku jaga hubungan dengan Allah ni, jaga tanggungjawab dengan alam, tanggungjawab dengan manusia, apa dia punya kepentingan dia? Apa yang aku akan dapat? Okey. Seterusnya kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah kepada agama, pendidikan, politik, ekonomi dan sosial. Okey. Apa kepentingannya? Okay, kita lihat secara lebih detail, secara lebih lengkap. Okey, kepada agama. Dengan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah, kebaikan kepada agama, pertama, syariat dan syiar Islam dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pelaksanaan syariat Islam dan syiar Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Yang kedua, agama Islam akan dipandang oleh masyarakat lain. Masyarakat akan
memuliakan, mana mulia pada pada agama Islam. Dan yang ketiga, ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua umat Islam pada semua aspek kehidupan mereka. Pengamalan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Itu antara kesan ataupun kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah kepada agama. Okey, para pelajar dan da'i, saya rasa dah boleh faham. Okey Ustaz. Seterusnya Ustaz. Seterusnya kepada pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dengan kita melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah, maka tradisi ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat dalam negara kita. Tradisi ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat. Mereka akan melahirkan ramai individu yang berilmu pengetahuan. Yang berilmu pengetahuan dalam semua bidang kehidupan. Okey? Ramai orang akan menjadi lebih pandai, lebih berpelajaran. Seterusnya, banyak inovasi dan penyelidikan dapat dihasilkan oleh umat Islam. Okey? Banyak perkara-perkara perkembangan teknologi terbaru akan dihasilkan oleh umat Islam. Umat Islam bukan lagi dianggap sebagai pengguna, tetapi pencipta kepada inovasi. Okey, dan masyarakat kita akan menjadi masyarakat madani. Okey, masyarakat yang maju, yang berkembang maju dalam semua aspek kehidupan. Okey, ini antara kepentingannya terhadap pendidikan. Okey, Ustaz, sebelum kita nak masuk politik Ustaz, saya nak kita punya murid Ustaz di Google Meet babai sikit. Okey, boleh tak babai sikit? Babai sikit, kemudian babai. Last sekali. Okey. Okey, baik saja Ustaz. Nampak diorang ni macam mengantuk Ustaz. Jadi kita nak bagi exercise sikit. Okey, di rumah pun boleh buat juga. Babai mak, kenapa? Gitu kan. Barulah kita ada kasih sayang. Okey Ustaz. Tadi dah pendidikan, agamanya, seterusnya Ustaz, dari sudut politik adakah ada kepentingan Ustaz? Okey, dari sudut politik dan pentadbiran negara, maka kestabilan politik akan terjamin yang dapat melicikkan pentadbiran negara. Ekonomi atau politik kita akan menjadi stabil kerana semua manusia mengamalkan, melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua akan melahirkan pemimpin yang berintegriti, ada integriti dan bertakwa kepada Allah. Ini yang penting. Pemimpin yang ada integriti dan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, negara dan masyarakat akan menjadi aman dan damai. Kita dapat hidup dengan sentosa dan sejahtera, dengan harmoni. Kerana apa? Semua orang melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, kepada ekonomi dan sosial. Okey? Maka pembangunan negara ataupun pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Tiada lagi berlaku penindasan dalam sektor ekonomi. Dan jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya dalam masyarakat dapat didekatkan. Tiada lagi orang yang terlalu miskin ataupun terlalu kaya. Maka jurang ekonomi, jurang pendapatan akan dapat dikecilkan. Akan dapat dikurangkan. Dan last sekali, perkembangan ekonomi negara akan berkembang dengan pesat kerana semua orang melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sebenarnya banyak dan besar kesannya jikalau kita menjaga tanggungjawab kita sesama manusia, sesama alam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut agamanya, pendidikannya, politiknya dan juga ekonomi Ustaz. Banyak yang kita nak dengar daripada Ustaz, tetapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Safai bin Zakaria, guru cemerlang tasawuf Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat Kelantan, juga murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Baiklah Ustaz, kita dah belajar tentang apakah itu maksud hamba dan juga khalifah. Kita dah belajar tentang kepentingan tanggungjawab menjaga dengan Allah, alam dan juga manusia. Sekarang Ustaz, kadang-kadang ada juga orang ni Ustaz, dia abaikan tanggungjawab. Kenapa Ustaz? Silakan. Okey, Dai Hakim, kita sambung lagi kita punya pelajaran pada petang ni. Okey, kadang-kadang kita lihat manusia berlakunya bermacam-macam perkara di atas bumi di sekitar kita. Kerana apa? Okey, mungkin kerana sebab mereka tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mengapakah
Apakah sebab mereka mengabaikan tanggungjawab tersebut? Mungkin kerana kurangnya iman, ni yang paling penting. Kurangnya iman dan penghayatan agama dalam diri mereka. Mereka kurang agama. Orang kata kurang penghayatan agama. Mungkin mereka ada agama, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, tapi mereka kurang penghayatan dalam kehidupan seharian mereka. Mereka kurang mengamalkan apa yang disarankan oleh agama Islam dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu mungkin yang pertama dan asas mengapa berlakunya pengabaian terhadap tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. Dan yang kedua mungkin kerana mereka mementingkan diri sendiri. Okey? Adanya sikap mementingkan diri sendiri dalam diri sendiri, mementingkan diri sendiri dalam diri mereka, maka mereka tidak mengambil tahu apa yang berlaku di sekitar mereka. Betul. Mereka mencemarkan alam. Mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah untuk menolong golongan yang ditimpa masalah, golongan yang miskin dan sebagainya. Mementingkan diri sendiri. Ini juga merupakan perkara yang boleh menyebabkan berlakunya huru-hara dan masalah dalam negara. Yang kedua, hilangnya akhlak mulia. Akhlak mulia dalam masyarakat seperti kurangnya sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Mereka tidak menghormati orang lain. Yang tua tidak menghormati yang muda dan yang muda tidak menghargai golongan yang tua. Menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Okay? Kurangnya sikap hormat menghormati dalam masyarakat. Seterusnya kerana ini juga perkara utama pengabaian kepada bidang pendidikan. Pengabaian kepada bidang pendidikan menyebabkan masyarakat jahil tentang tanggungjawab mereka. Masyarakat tidak mengetahui apakah tanggungjawab mereka terhadap sebagai hamba Allah, betul, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Okey, ini antara sebab mengapa mereka mengabaikan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang menyebabkan berlakunya pelbagai masalah dalam kehidupan kita seharian. Okey, itu dah yakin? Okay, seterusnya, apakah kesan dan contoh? Saya ada nyatakan beberapa contoh di sini. Dan apakah kesan kepada kehidupan kita? Pertama, contoh pengabaian tanggungjawab. Pertama, tidak melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan seharian. Mereka beragama Islam tapi melaksanakan peraturan hidup, cara hidup yang bertentangan dengan agama Islam. Apa akan berlaku? Maka berlakunya keruntuhan akhlak. Berlakunya keruntuhan akhlak dan jenayah akan berleluasa dalam masyarakat. Itu kesannya. Kesan yang paling ketara dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengabaian. Mereka mengabaikan pendidikan. Mengabaikan pendidikan dalam masyarakat. Jadi apa kesannya? Apa yang akan berlaku? Maka masyarakat akan menjadi jahil. Maksud jahil ini mereka tidak mengetahui hak hukum. Hukum halal dan haram, dan mereka melaksanakan, mereka berani ataupun dengan sewenang-wenangnya melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mereka menjadi jahil, masyarakat menjadi jahil dan kekurangan ilmu pengetahuan dalam semua bidang. Okay, mereka menyebabkan mereka ketinggalan dalam semua bidang. Sebab tu penting pendidikan, Ustaz. Ya, pendidikan itu yang utama. Sebab tu kena tonton Didik TV KPM. Baik, Ustaz. Okey, Ustaz. Seterusnya apakah kesannya? Ini seterusnya pengabaian terhadap khalifah Allah. Khalifah, tanggungjawab terhadap khalifah, iaitu penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa, mereka ada kuasa tetapi mereka menyalahgunakan kuasa tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Okey. Dan juga berlakunya dengan penyalahgunaan kuasa tersebut, maka berlakunya kelemahan dalam pentadbiran negara, di mana pentadbiran negara telah dikuasai oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Okey, itu kesan pengabaian. Jadi contoh pengabaian. Jadi kesannya, maka akan berlakunya kehilangan kepercayaan kepada pemimpin dan negara akan menjadi mundur. Dengan penyalahgunaan kuasa tersebut menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan negara akan menjadi mundur dan ketinggalan dalam semua aspek kehidupan. Okey, seterusnya contoh pengabaian masyarakat yang malas. Masyarakat yang malas dalam semua aspek dan semua segi dan terlalu memilih pekerjaan. Betul. Zaman sekarang, Ustaz, jangan pilih kerja, Ustaz. Ya, betul. Asal ada kerja je lah. Asal halal. Betul, Ustaz. Halal dan mendatangkan pendapatan. Ya, betul. Jangan terlalu memilih pekerjaan. Apa akan berlaku jika masyarakat malas
dan terlalu memilih pekerjaan. Okey, maka ekonomi negara akan menjadi mundur. Okay? Dan dikuasai oleh orang luar. Orang luar, orang asing akan datang ke negara kita untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang tempatan. Jadi negara ekonominya akan dikuasai oleh orang luar. Okey, seterusnya contoh pengabaian, hilangnya sikap hormat menghormati dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi menghormati orang yang lebih dewasa, orang yang lebih terpelajar, ulama dan sebagainya. Jadi kesannya, apa kesannya? Akan berlakunya perpecahan dan diskriminasi dalam masyarakat. Masyarakat akan berpecah belah. Ada beberapa golongan, akan berlakunya golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Okey, ini antara contoh pengabaian tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah dan kesannya kepada kehidupan kita seharian. Okey, tak yakin? Ya, betul Ustaz. Jadi besar tanggungjawab kita untuk kita jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia dan juga alam, Ustaz. Ya. Okey, baik Ustaz. Okay. Seterusnya Ustaz. Okey, seterusnya sebagai apakah aktiviti yang patut kita lakukan? Ini menarik Ustaz. Apakah aktiviti yang saya rasa senang yang boleh kita lakukan untuk menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah? Aktiviti ini banyak Ustaz. Banyak. Mungkin antaranya yang di sekitar kita. Okey, contoh aktiviti yang menunjukkan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. Okey, terhadap alam sekitar, mungkin kita boleh melakukan kempen kita semula. Kita sebagai seorang pelajar, kita boleh melakukan kempen kita semula, iaitu apa kebaikan dia? Apa kebaikan kita melakukan kempen kita semula? Pertama, dapat memupuk semangat sikap tidak suka membazir. Okey, kita semula ni maksudnya kita gunakan bahan-bahan yang telah kita gunakan untuk gunakan lagi sekali untuk tujuan yang lain. Okey, jadi kita dapat membentuk sikap tidak suka membazir. Macam botol-botol plastik itu kita gunakan untuk jadikan benda lain, hiasan dan sebagainya. Okey, yang kedua akan dapat memupuk masyarakat yang mencintai alam sekitar. Alam sekitar ni adalah satu anugerah daripada Allah kepada manusia dan ia merupakan satu-satunya. Tidak ada galang gantinya. Kalau alam sekitar itu telah hilang ataupun telah rosak, maka dia akan mengambil masa untuk dipulihkan. Dan kesannya akan berlaku pada diri kita. Jadi dengan melakukan kita semula ni, kita telah dapat memupuk masyarakat yang mencintai alam sekitar. Okey, yang keseterusnya dapat melatih diri kita supaya sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, kebersihan alam sekitar ni merupakan tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab orang lain. Kita yang sepatutnya menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, ini kempen kita semula. Ni kita boleh lakukan, kita boleh buat. Kita boleh buat. Okey, seterusnya bengkel kemahiran dan inovasi. Okey, musim-musim sekarang ni kita boleh menghadiri bengkel kemahiran dan inovasi secara dalam talian dan sebagainya. Okey, apakah kesan dia? Okey, kebaikannya dapat menjana pemikiran yang kreatif dan inovatif. Kita mestilah menjadi seorang masyarakat, seorang individu yang sentiasa kreatif dan inovatif dalam melahirkan sesuatu idea baru. Okey. Yang kedua dapat melahirkan budaya mencipta. Budaya mencipta. Kita mestilah menjadi masyarakat yang mencipta, bukan masyarakat yang pengguna sahaja, menggunakan sahaja suatu barang yang telah disiapkan oleh orang lain. Okey, ini kebaikan kita menghadiri bengkel kemahiran dan inovasi. Seterusnya dapat memupuk budaya berfikir dan mencipta dalam kalangan pelajar. Okey, ini antara aktiviti yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah, mengurus dan mentadbirkan alam. Okey, seterusnya kem jati diri. Kem jati diri, menghadiri kem jati diri. Apakah kebaikannya? Pertama, dapat membentuk keyakinan diri dan kekuatan rohani dalam diri pelajar. Okey, sebab apa? Sebab kem jati diri ini dia macam-macam program yang dilaksanakan dalam tu. Ada qiyamul-lail, ada pemimpin, kepimpinan dan sebagainya. Dia bukan setakat sukan dan sebagainya, tapi semua ada. Jadi dapat membentuk keyakinan diri kepada seorang pelajar dan juga dapat membentuk kekuatan rohani dan jasmani. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang kepimpinan. Okey, dapat melahirkan pelajar yang mempunyai bakat kepimpinan. Okey. Sebab apa? Sebab dalam camp tersebut telah dia melatih kita dalam pelbagai-bagai permainan dan program untuk melahirkan
melahirkan pelajar yang boleh memimpin dan boleh menerima keadaan. Okey, seterusnya dapat membina potensi diri ke arah yang lebih baik. Okey, ini antara contoh aktiviti yang menunjukkan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz. Jadi paling mudah kita boleh buat kempen kita semula Ustaz kan? Ya. Itu yang paling mudah yang boleh kita amalkan. Baiklah Ustaz. Mungkin Ustaz ada rumusan tentang subjek yang akan ataupun yang kita belajar pada hari ini Ustaz. Silakan. Okey, sebagai rumusan, sebagai apa yang telah kita pelajari pada petang ini, saya ada beberapa rumusan. Okey, ada 4 rumusan. Okey. Yang pertama, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Apa dia peranan kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi peranan kita sebagai hamba dan khalifah Allah yang paling mudah ialah melaksanakan ataupun menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari itu kita dah belajar apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Betul. Okey, kita telah belajar apa saja yang kita lakukan dengan niat lillahi taala kerana Allah, dia merupakan ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, apakah kesan rumusan yang telah kita pelajari tadi? Apakah kesan pengabaian tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah? Maka kesannya akan berlakunya kemusnahan kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Bukan kehidupan kita sahaja yang rosak, yang musnah, tapi juga alam sekitar juga akan musnah kerana kita mengabaikan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, apakah kesan baik pelaksanaan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah ni? Kita tahu dah kebaikan kita tadi, kebaikan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah, dan kita juga telah tahu apa kesan mengabaikan tanggungjawab kepada Allah. Maka kita mestilah menerapkan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah tu dalam kehidupan kita seharian. Okey, jangan maksudnya kita mesti laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya ini yang paling penting. Kita semua manusia akan dipersoalkan tentang tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini di akhirat kelak. Maksudnya, apa yang kita lakukan pada hari ini, maka ada ganjarannya. Itu lebihnya Islam. Lebihnya Islam kerana setiap perbuatan kita ada ganjaran. Ganjaran baik dan ganjaran buruk. Semuanya ada. Kita buat baik walaupun sekecil zarah akan diberi ganjaran baik. Dan kita buat jahat walaupun sekecil zarah juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perbuatan kita ni akan mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat. Dua-dua dapat. Di dunia pun kita dapat ganjaran, di akhirat pun kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajar-pelajar sekalian, semestinya kita sebagai hamba dan khalifah Allah mestilah sentiasa melaksanakan segala urusan kita mestilah berlandaskan kepada manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Betul Ustaz. Sebenarnya seronok bila kita dengar kesannya yang menjadi hamba yang soleh ni Ustaz, hamba yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ada tip tak Ustaz? Macam mana kita ni nak jadi hamba yang sejati Ustaz? Okey, tip untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Ada tip dia. Ada tip. Ni kita nak dengar ni Ustaz. Ya. Okey, senang ya tip dia. Okey, tapi sebelum tu, penerangan dia kata menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa merupakan pangkat yang paling mulia bagi seorang manusia. Jadi hamba Allah tu merupakan satu kemuliaan. Kita mesti rasa bangga kerana kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat terpilih, orang terpilih. Okey. Yang kedua, untuk menjadi hamba yang sejati, kita mestilah beribadat dengan sesempurna mungkin. Pastikan ibadat yang kita lakukan itu adalah sempurna. Jangan sipi-sipi, jangan separuh-separuh. Mestilah sesempurna mungkin. Betul Ustaz. Okey. Yang kedua, tip untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Apa tip dia? Okey, ini pertama. Sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Okey, hanya takut kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua sentiasa bertaubat. Kita manusia mestilah tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Betul. Jadi, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah.
Jangan tinggalkan Allah. Jadikan Allah sebagai tempat kita kembali, tempat rujukan kita, tempat kita mengadu segala masalah kita. Okey. Seterusnya sentiasa redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menguruskan kita. Mestilah kita sentiasa redha dengan apa yang telah dirancangkan oleh Allah kepada kita supaya sebagai seorang hamba Allah. Dan akhir sekali bertawakal. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita mestilah menyerahkan segala urusan kita, segala perintah, segala apa yang kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz, di mana pun kita berada pastikan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, saya tengok kita punya murid dah senyum Ustaz, dia kata, Hakim boleh tak kita nak rehat seketika? Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nabila dengan Ayu ni, awak satu rumah ke? Nabila dengan Ayu ni? Bukan bukan apa, tengok background tu macam sama ke lah. Dua-dua burung megak okey, baik. Setakat ni okey semuanya, murid-murid? Okey thumbs up sikit. Okey, alhamdulillah. Ready sebab saya difahamkan Ustaz ada sediakan soalan untuk murid-murid kita. Baiklah Ustaz, kita dah belajar tadi tentang tips bagaimana untuk menjadi hamba yang sejati Ustaz. Ya. Ustaz ada sediakan soalan tak Ustaz? Okey, ada saya sediakan soalan. Okey Ustaz, jom Ustaz kita uji tahap fokus mereka Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih dari Hakim. Okey, pelajar sekalian, kita telah belajar, kita telah pun mempelajari tadi, kita telah belajar apa dia peranan kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menguji kefahaman pelajar, saya ada sediakan soalan sebagaimana format SPM. Okey, dalam pemeriksaan SPM kita ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A soalan objektif. Okey, ataupun soalan struktur, soalan berstruktur, dan bahagian B soalan subjektif. Okey. Jadi bahagian A pertama jenis soalan istilah. Di mana dia bagi kenyataan, kemudian pelajar-pelajar kena tulis dalam ni istilah-istilah. Okey. Pelajar boleh baca depan ni soalan. Okey. Saya akan uji kalau dipanggil diminta jawab soalan Okey, pertama, manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Okey. Kalau ni soalan ni kita kena tulis belakang ni apa dia jawapannya. Ini istilah istilah dia satu patah perkataan sahaja. Biasanya satu patah perkataan sahaja. Okey. Okey Ustaz. Dah ready pelajar-pelajar? Okey, dah ready murid-murid? Dah sedia Okey. Okey Ustaz. Mereka dah sedia Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, soalan nombor 1. Apa jawapan dia? Boleh angkat kertas. Tulis dalam kertas. Soalan nombor 1 apa jawapan dia? Okey Ustaz, diorang tengah tulis Ustaz jawapan tersebut. Satu perkataan Ustaz Satu perkataan. Okey Ustaz, nampaknya dah ada yang angkat. Okey. Dekat sikit dengan kamera. Hamba Allah Ustaz. Ya, hamba Allah. Betul Ustaz? Betul hamba Allah. Ini betul-betul fokus ni Ustaz. Ya. Tahniah. Okey Ustaz, yang kedua. Okey, yang kedua, masyarakat dan generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Masyarakat. Kunci dia masyarakat yang maju. Okey. Jadi, masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Okey, tunjuk untuk soalan yang kedua apa jawapannya? Okey, tunjukkan sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Tu dia Madani Ustaz. Okey, Madani. Okey, 6 Madani. Betul Ustaz Betul. Okey. Ini menunjukkan pelajar fokus kepada betul, apa yang telah kita pelajari tadi. Okey, yang ketiga. Manusia wajib mentadbir dan memakmurkan alam ini selaras dengan kehendak Allah. Kuncinya lah mentadbir dan memakmurkan alam. Okey, 5 saat. 1, 2, 3, 4. Okey, 5. Tunjukkan jawapan anda di kamera. Apakah jawapannya? Okey. Khalifah Allah. Betul Ustaz? Betul, Khalifah Allah. Okey. Okey, baik. Okey, Khalifah Allah. Okey, seterusnya ini soalan istilah. Okey, soalan istilah yang kedua. Bahagian A juga soalan lengkapkan pernyataan. Lengkapkan
penyataan. Ni isi tempat kosong. Fill in the blank. Oh, Isi fill in tempat the kosong. blank. Okey. Soalan pelajar sekalian, soalan nombor 4 fokuskan kepada soalan nombor 4. Boleh? Okey. Okey. Ready ya adik-adik sekalian? Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ialah anugerah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Okey. Apa jawapannya untuk soalan nombor 4? Okey, siapa yang dah siap jawapan sila tunjukkan di kamera. Okey, okey jangan turunkan. Okey, tunjuk semua. Okey, jangan turunkan lagi, tunjuk semua. Nak tengok betul ke tak betul jawapannya. Okey, sebab semua jawab keistimewaan. Keistimewaan. Betul ya Ustaz? Betul. Keistimewaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Okey, yang seterusnya yang kelima, tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini ialah untuk kepada Allah. Ni senang saja. Baik. Dah yakin boleh jawab ni. Nombor 5 Ustaz yang mula-mula kita bincang tadi. Betul tak Ustaz? Tujuan kita diciptakan. Apa jawapannya? Okey, tunjuk serentak di kamera. Okey, jangan turunkan lagi. Tunjuk serentak. Apa jawapan untuk nombor 5? Okey, beribadah Ustaz. Okey, betul, beribadah. Betul, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan nombor 6, menjalinkan hubungan sesama manusia merupakan tanggungjawab manusia dengan manusia yang lain. Tanggungjawab manusia sesama manusia yang lain. Okey, soalan nombor 6. Ustaz. Saya bagi 5 saat untuk diorang tulis Ustaz. Okey, 5. Jangan angkat lagi. Relax dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, silakan tunjuk jawapan anda di kamera. Okey. Tinggi sikit. Okey, semua okey. Semua jawab Ustaz. Silaturahim. Betul Ustaz? Betul. Okey, yang ketujuh, soalan yang akhir sekali, ketujuh, mengitar semula barangan yang terpakai merupakan cara melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah kepada siapa? Kepada siapa? Nombor 7. Okey, tak apa. Tulis dahulu, jangan angkat lagi. Okey. 3 saat 3, 2, 1. Okey, tunjukkan jawapan anda di kamera. Wah, suka dia orang Ustaz. Aktiviti ni suka betul. Kepada alam. Alam Ustaz. Itu nampak lam je. Salah ni. Tak ada Ustaz gurau saja. Dia terpotong dekat kamera tadi. Okey Ustaz. Alam betul Ustaz? Betul, alam. Setakat ni tak ada salah Ustaz. Yang betul-betul fokus ni. Okey, seterusnya lengkapkan jadual dan rajah. Okey. Yang ni kita kena lengkapkan jadual ataupun rajah yang diberikan dalam soalan. Okey, yang pertama, lengkapkan jadual di bawah. Okey, pelaksanaan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kepada Allah. Nombor 8, Nombor 9, Okey, nombor 10, contoh. Contoh. Okay, dan nombor 11, contoh. Kena jawab serentak Ustaz Jawab serentak. Okey, baik. Apa dia punya jawapan? Mana kata kita ada 4 tempat kosong Ustaz Okey, nombor 8, nombor 9, 10 dan 11. Mana kata ada 4 jawapan lah. Ya. Okey. Tulis dahulu. Tulis dulu. Relax. Okey, baik. Tunjukkan jawapan anda di kamera. 4 jawapan. Okey, tunjukkan. Yang lain. Okey, yang lain. Okey, kepada manusia Ustaz. Okey, nombor 8 kepada manusia, betul. Okey, yang ke-9. Nombor 9. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjukkan dekat kamera. Okey Ustaz, ke-9 Kepada alam. Okey, betul Ustaz? Betul, kepada alam. Yang ke-10 Contoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus angkat. Okey. Yang ke-10 solat. Okey. Solat. Dan yang terakhir, apakah terakhir, jawapannya? Menjaga kebersihan. Contohnya. Okey, siapa yang dah siap boleh terus angkat. Okey, menanam pokok Ustaz Okey, seterusnya bahagian A lagi, betul atau salah. Ini senang saja. Sama ada kita right atau pangkah sahaja jawapannya. Okey. Nombor 12, kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ialah syariat dan undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Kepentingannya. Okey, ini jawapannya ialah betul ke salah? Betul. Okey, tanda right saja sini. Okey, seterusnya hubungan hamba dengan khalifah Allah dapat dijelmakan dalam konsep ketaatan kepada pemerintah secara menyeluruh. Ini salah salah. Okey, yang tidak bertentangan dengan agama saja kita boleh
taat kepada pemerintah. Yang kedua, membuang sampah di merata-rata tempat merupakan perbuatan pengabaian tanggungjawab sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Ini betul. Okey, tanda right saja. Dan yang ke-15, pelaksanaan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah boleh diterapkan melalui aktiviti sosial seperti majlis sambutan hari kekasih dan sebagainya. Yang ini salah. Sambutan hari kekasih ni yang menyebabkan jawapannya salah. Okey. Habis kita bahagian A. Okey. Kemudian bahagian B, Ustaz. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian B. Bahagian B ni soalan subjektif. Dia ada respon terhad dengan respon terbuka. Okey, respon terhad ni dia jawapannya adalah dia hanya jawapan yang telah dikhaskan, yang telah dikhususkan. Kita tak boleh buka jawapannya kepada benda-benda lain. Okey, ni contoh soalan. Maksud Al-Quran, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain beberapa darjat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Surah Al-An'am ayat 165. Okey, soalan, ada 3 soalan sini. Pertama, jelaskan maksud khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Kita tandakan apa yang dikehendaki oleh soalan. Dia nak maksud. Kemudian kita tengok markah di belakang. 2 markah. Okey? 2 markah. Soalan ni dia nak 1 jawapan tapi ada 2 markah. Jadi jawapan kita mesti ada isi dan huraian. Isi dan huraian sahaja. Okey, soalan nombor 2. Selain daripada sebagai khalifah manusia juga merupakan hamba Allah. Apakah maksud hamba Allah? Kita lihat kepada markah dia, 1 markah. Okey? Ini jawapan respon terhad. Kemudian berikan 3 contoh manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 markah juga, maknanya kena ada 3 jawapan. Kita tak yakin? Last sekali, soalan yang ketiga, jelaskan 2 kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah kepada ekonomi negara. Kuncinya ekonomi negara, tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Ini 4 markah. Okey. Baik Ustaz, apa yang saya dapat daripada hari ini daripada Ustaz ialah setiap orang ada tanggungjawab kepada Allah, kepada alam dan juga kepada manusia. Ustaz, baik. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada adik-adik murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Bye-bye sikit. Okey, terima kasih kepada anda dan juga penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.